Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, semua pelajar-pelajar tingkatan 2 yang menonton video ini. Okay, so terima kasih kerana menonton, and also please subscribe kalau belum. Okay, another thing is betulkan niat belajar lillahi ta'ala. Don't forget to share with the friends as well video ini, ataupun ada siapa-siapa lah kawan-kawan yang sesuai memerlukan bimbingan, ya, whatever chapter yang dalam tingkatan 1, tingkatan 2, kecuali saya belum buat, ya. Okay, so bagikan saya punya link, ya, saya punya channel, supaya mereka boleh pilih apa yang mereka sesuai untuk belajar balik atau usaha, ya. Okay, so you have to have this book in front of you. Betulkan niat belajar lillahi ta'ala. Kita dalam bab 11, ya. Okay, bab 11 transformasi isometri. Kita dah habis translasi. I hope by now, if awak dah cuba buat, jom cuba 11.2, it should be easier, makin lama makin faham. Okay, so 1, 2, 3, 4 saya expect awak boleh buat. Okay, 5 dan 6 tu biasanya dia adalah pink, kotak pink tu biasanya dia susah sikit sebab dia suruh soalan-soalan yang macam kibat. Tapi di sini saya rasa tak susah, ya, as long as you remember apa, O plus T equals to I. So kita berarti O adalah objek, translasi image, and kekurungan yang ini mesti kurungan rendah tambah dengan kurungan tinggi sama dengan kurungan rendah, kan? Okay, kalau nak cari I, that means tak ada masalah, O tambah T. Nak cari T ialah ini pindah, I tolak objek. Kalau cari T, kalau cari O, ini tolak translasi, ya. Okay, so macam ni, ya. Saya tunjuk juga. O plus T equals to I. Kalau nak cari I tak masalah, kan? Tambah-tambah dapat ini. Nak cari O adalah I tolak T. Bermaksud I ni rendah, T ni tinggi. Jawapan balik kepada objek adalah rendah, ya. Macam itulah, insyaAllah. So you should be able to do that if awak ikut betul-betul kelas saya yang lepas. And nombor 5 pula kita lihat objek L14 dipetakan kepada kedudukan L dash. So L ni objek ke image? Objek, ya. Image dia ialah 3, -5. Di bawah suatu translasi. Tentukan kedudukan image atau objek dengan translasi yang sama bagi titik di bawah, ya. So translasi yang sama. So you have to find lah. Kalau 5 tu kita nak tahu translasi. Translasi lah soalan 5, ya. Ialah translasi adalah image pindah tolak objek. So bermaksud image-nya adalah 3 -5 tolak objeknya adalah 1, 4. Tapi jawapan kena tinggi sebab translasi. So translasi jawapannya 3 tolak 1 -5 tolak 4, ya. -5 tolak 4. Awak akan dapat translasinya adalah 2 -9. So that means kalau untuk 5A tu awak nak dia punya A dash, ya, nak A dash dengan menggunakan translasi yang ni, So that means A adalah 3, 1, okay, tambah OT, ya. T adalah yang ini 2 -9 menjadi image. Sebab dia nak image, nak A dash ni. Sebab dia nak A dash pada ada A. Kalau B dengan C, dia nak B nak S, J dia nak C dia nak J, dia nak D dash. Guna formula ni je. So that means is going to be sama dengan tambah, ya. So 3 tambah 1 dan 1 tambah -9. So akan dapat 4 -8. Itulah jawapannya. Boleh buat, ya. InsyaAllah boleh buat, ya. Untuk nombor 5, nombor 6 pun dengan menggunakan orientasi yang sama dengan rajah di sebelah, tentukan koordinat image bagi titik berikut. So 6 tu kita pastikan apakah translasi dia. A kepada A dash, jangan silap. Kalau silap, habis silap semua 6A dan 6B. So dia minta translasi. Translasi kita dapati dia kena tinggi rendah. A kepada A dash. So A kepada A dash, gerak kiri kanan dulu, jangan terus ke bawah. So kita akan dapati 2, positif 2 sebab ke kanan.
Dan sampai kat 2 tu dah gerak. Kemudian turun bawah 1, 2, 3. -3. Dengan translasi inilah gunakan untuk menyelesaikan 6A dan 6B. Okay, so habis tentang translasi. I hope you try. Kalau tak cuba, rasa macam senang. Tapi buat salah-salah. Tak faham sangat. Dah cuba, kalau salah tu, kalau salah, cuba lagi. Kita belajar balik, tanya balik pada cikgu ke, pada kawan ke, pada mak ayah ke kalau yang masih ingat. Okay, kita masuk 11.3 hari ini, pantulan. Bila cakap pantulan, apa dia? Kita patah balik kan? Tengok cermin tu pantulan ke? Yes, cermin pantulan. So ini pun macam tu, pantulan, patah balik. Bila tengok cermin yang normal, adakah bila pantulan dia jadi besar ke kecil balik? Tentulah besar atau kecil. Tidak ya, dia boleh pantul balik tu rupa serupa dengan awak kan? Saiz dan objek adalah objek dan saiz dan silap pula dah. Saiz objek, betul lah. Saiz dan bentuk, saiz dan bentuk sama. Saiz dan bentuk sama, cuma berubah kedudukan seolah-olah awak di belakang cermin. Betul tak? Sebab apa macam belakang cermin? Sebab kalau dekat cermin pun dekat. Bila jauh ke belakang, dia pun jauh ke belakang. Ya, saiz sama je. Takkan sebab tiba-tiba saiz dia berbeza. Awak depan cermin macam ni. Cermin biasa, jangan cermin yang mengejek tu, jangan cermin yang berlekuk-lekuk tu. Kalau tengok macam tu, tiba-tiba keluar image lain. Scary kan? Saiz tak pun. Kalau tengok macam tu, tiba-tiba gambar besar kat belakang, jadi besar. Takutlah. Daripada kurus sangat, takutlah kan. Tapi ada je cermin mengejek tu, jangan macam muka lebar lah, tiba kurus, kadang gemuk ada. Cermin tu dia punya permukaan tu yang dimanipulasikan. So yang cermin biasa mesti serupa dengan awak. Kemudian kedudukannya sama jarak, awak dengan cermin dengan image awak tu kan, tu pantulan. Okey, so dia cakap pasal Pravina ni, tak payahlah saya sebut lah tadi. So tentunya awak nampak image awak dalam cermin tu, dan dalam hasil pantulan tu adalah image ya. Okey, so pantulan ialah transformasi juga ya, yang berlaku apabila semua titik pada satah diterbalikkan dalam satah yang sama pada suatu garis. Dia terbalik. Seorang sisi kan. Apa maksud seorang sisi tu? Awak angkat tangan kanan, cermin tu angkat tangan kanan ke kiri? Tentu dia angkat tangan kiri. Kanan dia kiri kan, sebab dia ngadap awak. Kalau awak angkat kanan, dia angkat kanan, takut kan, apa benda tu. Okey, garis tersebut dinamakan paksi pantulan. Okey, so let's see. Saya kata saya ada bentuk ini. Apa ni? Segitiga sama sisi. Okey, ni cermin dia. Okey, ni cermin dinamakan paksi pantulan. Okey, ini ke sini berapa cm? So dia mesti sama dengan ke sini. Kalau ini A, B, C, okey, sama jarak, dia akan jadi A dash. Dia mesti sama jarak. And mesti 90 darjah, jangan sengit. Okey, kemudian B pula, B dengan C pula sambung sana. B ke sini, katakan berapa cm ni? Dia ke sini. So ini B dash. Sama jarak ya. Okey, C pula dia mati jauh lagi. So sini C dash. Bila sambung, okey, sama bentuk, sama saiz. Okey, sama bentuk, sama saiz, cuma lain orientasi di sebelah. Okey, ini tak nampak dengan lain orientasi. Cuba saya bagi contoh lain. Bentuk L. Bentuk L ya, bentuk L. Okey, bentuk L. Okey, kalau dia di macam ni, bermaksud ini adalah translasi, right? Saya punya bergemuk sikit sini, tak apalah. Tapi bila kita buat pantulan, kita sambung. Okey, kita ada A, B, C, D, E, F. Okey, so jarak A ke sini adalah lebih kurang sini ya. Sini ke? Sini sikit kot. A, sebab saya freehand. Awak tak boleh freehand. Sini ke sini. Sini adalah jauh lagi. Okey.
B dash. Okey, kemudian buat C pula. C, ya, sama jarak. Sama jarak. C dash. D sama jarak. D dash. Okey, sini pula. E sama jarak. E dash. F sama jarak. F dash. Cuba sambung. Patutnya L dia tak gemuk lah. Saya turun bawah sangat. Okey, so nampak? Sama bentuk ya. Ini dengan ini patutnya sama saiz. Okey, so this is pantulan. Okay, now look at contoh 13 page 219. Dalam page 13, okey tak apalah, kita baca atas dulu. Saya lupa baca yang bahagian di bawah yang rangsangan minda warna peach tu kan. Di bawah suatu pantulan, okey, pertama, objek dan image berada pada sebelah yang opposite, bertentangan ya, dengan paksi pantulan. Ini paksi pantulan ni kan. Cermin tu paksi pantulan. Kedua, objek dan imejnya mempunyai jarak serenjang. Jarak mesti serenjang. That means bersambung ini mesti 90. Kalau saya ingat tak jadi. So ini pun kena 90. Ini pun kena 90. Okey, tiga kena 90. Mempunyai jarak serenjang yang sama dari paksi pantulan. Ketiga, bentuk dan saiz imej adalah sama dengan objek. Bentuk dan saiz sama dengan objek. Saya saiz kurang lah sikit sebab saya buat tangan freehand je, tak guna pembaris, tak suka betul-betul lah. Bentuk dan saiz image adalah sama dengan objek tetapi orientasinya songsang. Tak mesti terbalik kan. Okey, yang keempat, image bagi suatu titik yang ada pada paksi pantulan ialah titik itu sendiri. Image dia, image bagi suatu titik yang ada pada paksi pantulan ialah titik itu sendiri. Okey, mungkin itu tak faham. Elok tak saya baca. Okey, contohnya saya ada macam ni. Segitiga. Okey, segitiga bersudut tegak. A, B, C. Okey, untuk A, awak kena tengok dia adalah di sini. A dash. Untuk B dan C ni, B sama jarak. So, dekat B dash. C ni macam mana? C ni kat sini kan, atas paksi pantulan. So, C sini, dia juga C dash. Bersambung. Nampak tak? Itu maksud dia. So, segitiga tadi yang ni, objek menjadi image yang ni. Okey, itu maksud yang keempat. Image bagi suatu titik yang ada pada paksi pantulan ialah titik itu sendiri. Okey, so kita lihat seterusnya. Simetri ialah suatu padanan dari segi saiz dan bentuk di antara satu bahagian atau sisi suatu arah objek. Garis simetri ialah garis yang membahagikan suatu bentuk kepada dua bahagian yang kongruen. Kongruen sama tau. Garis ini ialah pembahagi dua sama serenjang bagi garis yang menyambungkan objek dan image. So inilah dia. So garis simetri adalah paksi pantulan bagi image dan objek. So paksi pantulan ni dia juga adalah garis simetri. Sifat image bagi pantulan ialah pertama, sama bentuk, sama saiz, dan dah sebut yang kali. Yang kedua, B, image mempunyai orientasi berbeza. Terbalik je lah, orientasi dia berbeza ya. Bersongsang sisi dan membentuk, saya sebut tadi, songsang sisi. Macam agak cermin awak angkat tangan kanan, wajah awak dalam cermin tu angkat tangan kiri. Kan? Itu adalah songsang sisi ya. Okey, dan membentuk image cermin antara satu sama lain. Contoh 13, antara corak berikut yang manakah menunjukkan orientasi pantulan? Yang mana? A ya ke tak? Ya, sebab A tu dia punya bentuk dia macam ni. Macam ni. Sini pula dia bertemu lagi. So kat sini lah. Ini paksi pantulan. B tak. Tak kat mana dia punya cermin? Itu biar kita translasi B tu. Okey, C ya. Sebab kita tengok dia bertemu di sini. Dan X tengah-tengah tu. So macam ni ya. Ini paksi pantulan ni. So ini bertemu ini. Ini macam ni. Okey, kemudian dia ada macam ni. Kan? So ya. Let's see page 220. 220 kita lihat contoh 14, lengkapkan lukisan di bawah.
So, untuk awak buat, awak kira lah kotak tu. Dia soalan ni kan be like this tu. Okay, so dia bagi paksi pantulan, dot. Dia dibentuk macam ni. Kemudian, bentuk macam ini. Macam ni. And then macam ni. So, macam mana nak buat sebelah ni? Awak kena cari yang kat corner-corner. Ini samalah kan? Sama ya. Kemudian ambil corner satu lagi yang ni. Ini berapa kotak dari sini? 2 kotak. So ini pun kena 2 kotak. So kat sini. Lepas tu ni atas kan? Yang bawah berapa kotak? 1, 2, 3, 4. So sini 4. Sini pun kena 4. Okey, cuba lebih kurang ya. Yang dalam dia, yang sini adalah 1. Sini pun 1. Yang ini bertemu balik. So sambunglah. So dapatlah. Faham tak? Okey, contoh 15. Penerangan tentang pantulan. Dalam rajah berikut segitiga M dash, mana M dash yang bawah yang hijau ya, ialah imej kepada segitiga M di bawah suatu pantulan. Yang M objek dia adalah warna pink ke merah tu. Macam pink je. Pink gelap kan. Kemudian di bawah satu pantulan, huraikan pantulan tersebut. So, bila nak hurai untuk pantulan, kalau nak hurai untuk translasi, kena ada ini je. Kan? Kalau untuk pantulan, nak huraikan, awak kena ada paksi pantulan. Okey, so tengok gambar tu. Okey, hujung yang pink tu, kita ambil segitiga. Sini dengan sini. Awak sambungkan ni, tengok tengah-tengah. Okey, so kemudian ini pun awak sambungkan, tengok tengah-tengah. Apakah nama garis ni? Garis tu adalah apa yang tengah-tengah tu? Paksi X, betul tak? Paksi X. So kalau nak huraikan, what you're going to say adalah huraikan pantulan tersebut. Untuk A itu objek M, ini objek dia, objek M adalah di bawah satu pantulan pada paksi X. Kan? Okay, itu another one. B pula. B kita ada gambar dia macam ni. Okay, so bila kita nak huraikan, kita akan kata M dash adalah imej bagi objek M. Boleh ya? M dash adalah imej bagi objek M di bawah apa tu? Yang jelas pantulan kan? Di bawah pantulan. Okey, pada itu yang paksi pantulan kena sebut. Pada paksi Y. Ini senang paksi Y. Paksi Y. Ini senang paksi X. Kadang-kadang gambar rajah ni dia boleh didekatkan ke atas. Awak tengok sini lah pula. Tengah-tengah kan? Okey, seterusnya 11.3.3 imej bagi suatu objek ya. Contoh 16, lukis imej bagi segitiga ABC di bawah pantulan pada garis LM. Dah tunjuk lah tadi. Senang je. Kira kotak je lah. Ya, kira kotak. Kira kotak. Kita lihat LM. Okey. A, B. So, ini A. Cari A dash. Kira berapa kotak situ? 1, 2, 3, 4. So, ini kena 4. 1, 2, 3, 4. A dash. Kemudian B berapa kotak? 1 kotak. So, 1 kotak B dash. Kemudian C berapa kotak? 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. So, ini C, ini C dash. So, sambung. Patutnya sama. Senang je. InsyaAllah. Cermin. Kalau bayangkan cermin, kau faham, tenang lah. So, dan 11.3.4 penyelesaian masalah. Bila penyelesaian masalah, fikir sikit lah. Tapi kena faham asas. Dah faham asas, tak ada masalah sangat. Okey, so kita dapati seterusnya contoh 17. Dalam rajah di sebelah M dash, yang bawah ya. M dash ialah imej bagi M di bawah suatu pantulan. Tentukan koordinat P dash di bawah paksi pantulan yang sama. Senanglah. Awak cuma kira, awak cuma pastikan okey, di mana paksi pantulan. So kita dapati
Ini kat bawah atas ni, ini kat atas ni ya. Okey, so ini M, ini M dash. So mana paksi pantulan dia? Antara ni dengan ni, tengah ni. Antara ni dengan ni, tengah ni. Ya, so sambung. Ini paksi pantulan. Betul tak? First cari paksi pantulan. Dah dapat paksi pantulan, di bawah pantulan yang sama, dia minta P tu. P tu di sini. Apa koordinat P? P adalah negatif 33, right? P adalah negatif 33. Di bawah pantulan yang sama, dia patut jatuh kat sini sama jarak. Okay, P dash. So, daripada gambar situ, saya pun tak tepat ya. Awak tengok dia turun ke bawah, bermaksud 3 kotak ke bawah. Tapi, bukan. Yes, 3 kotak ke bawah daripada sini. Daripada sini, so that means 1, 2, 3. Jawapannya adalah negatif 3, sebab sama kan? Negatif 3. Negatif 3. Sekejap. 1, 2. 1, 2. Negatif 1. Betul? Negatif 2. Negatif 1. Negatif 2. Negatif 3. Negatif 1. Betul tak jawapannya? Betul lah tu. Okey, faham? Faham. Yang tahukah anda tu? Senang je tu. Saya boleh baca je. Yang tahukah anda bawah pun sama je. Senang je. Okay, so let's see the next page. Surat seterusnya. Awak susah pula buka ni. Okay, boleh lah. Page 222. Okay, page 222 ni awak ada 1A tu kita buat orally. Pantulan tak? Tak kan? Okay, B? Ya ke tak? Okay, ya. C? C pun ya. Kita boleh buat patah tengah-tengah ni ataupun macam ni pun boleh. C. D tak. Sebab tak sama bentuk objek dia dengan image dia. Nak lengkapkan 2A kena buat sendiri, 3A kena buat sendiri. Selalunya 2A 3, 2A 2B tu selalu tak masalah sangat ya. Sebab apa? Sebab kita 2A memang tak ada masalah. 2B tu kena pastikan B dengan C tu B dengan C 3A lain. Kena pastikan dia macam ni kan. Okey, dia adalah macam ni. Okey, ada studentnya dia pergi buat kira kotak macam ni. Dia 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 jadi lain. Salah. Sebab paksi pantulannya yang ini. Ni paksi pantulan ni. So, what you need to do adalah pastikan awak jadikan ini 90. So, kira kotak sini, awak kira kotak sini. Dan pastikan juga ini 90. Kira kotak dia. Ini pun 90. 90 darjah, kira kotak dia. Ini bertemu lah. Kita dapatlah balik bentuk macam ni. Apa salah ni? Saya dah pening. Tak, bukan macam ni. Macam mana bentuk dia? Ni betul. Ni betul. Ni tak ada. Patut pun. Ini kan. Okey. So, dia jauh sangat. Di sini. Itu. Ini sama. Okey. So, sini. Kemudian sini. Tak apalah. Cubalah. Saya punya sebab freehand ya. Okey, 3A pun make sure yang macam ni ya. Saya ingatkan dia punya paksi pantulan tu dah ada. So, saya pastikan 90 darjah. 3B agak mudah lah. Sebab dia tengah-tengah macam tu je. Okey, 4A, 5A, 5B tu awak buat. Nombor 6 pun boleh buat. Nombor 6 awak buat. Dan kemudian nombor 7, nombor 8. Okey. Kita dah masuk putaran. Putaran ya. Putaran ni ambil masa sikit terangkan. Tapi kita tak cukup masa, kita buat dia punya pendahuluan lah. Mukaddimah. Nak bagi awak faham terus, cuba tengok muka surat 224. 11.4.2 putaran dalam pelbagai perwakilan.
Apa yang jarum jam tu buat? Dia putar. Itu masuk putar. Tapi kita akan buat macam page 223. Nampak tak dalam rancangan minda tu? Yang purple tu, okey, yang segitiga purple tu dia putar ke bawah. Yang ni yang mencabar sikit ajar pelajar, sebab setengah orang dia susah nak bayangkan benda tu berpusing. Tapi insya-Allah bila belajar ada teknik dia. Dilihat 11.4.1 putaran. Dapatkah anda mengenal pasti pergerakan objek yang berputar di sekeliling anda seperti tahu kan, jarum jam tahu kan, kipas siling pun tahu, pergerakan tayar tahu, itu semua berpusing bahasa biasa kita. Sini digunakan putar, berputar. Selalu Indo guna putar. Putar. Dulu ada lagu macam tu. Kita guna pusing, tapi dia putaran betul juga. Jarum jam melakukan putaran penuh setiap 12 jam. Namun begitu, putaran tayar bergantung pada arah pergerakan sama ada ke depan atau ke belakang. Kalau depan lain putaran, kalau ke belakang lain putaran. Okey, semua pergerakan tersebut mempunyai pusat putarannya. Kalau putar mesti ada pusat kan. Macam ni kalau saya nak putarkan dia. Putarkan dia. Tentu tengah-tengah pusat putaran dia. Dulu saya ingat zaman satu masa dulu. Dah 30 tahun dulu lah anak saya. 38 tahun. 38 dia. Masa 30 tahun lebih kurang sebab dia masa tu dia dah sekolah rendah. Dia orang memang sambil belajar, jari dia orang tahu buat apa tahu. Dia putar, saya tak boleh buat. Dia putar sambil belajar. Benda tu pusing atas tangan. Dahsyat kan? Tanya ayah-ayah mak-mak awak kalau yang umur yang lebih kurang 40 tahun macam tu, mungkin dia pun sempat generasi yang putar macam ni putar. So pembaris ni kan sambil belajar pun berpusing dekat tangan dia orang. Saya cikgu pun dah pening kepala saya tengok putar-putar, semua putar. Tapi tak semua orang lah, setengah pelajar yang minat sangat sambil belajar sambil putar macam tu. Macam sekarang ni saya tengok back semula Rubik Cube kan. Tengok adik-adik awak mungkin minat buat Rubik Cube, awak tak tahulah, dah tingkatan 2 tak tahu suka lagi ke tak. Rubik Cube tu mula pada tahun lebih kurang 1980-an, awal 1980 macam tu. Masa saya kat UK. Masa tu memang mula-mula keluar Rubik Cube. Memang dia susah gila, dia ketat sikit lah. Sekarang saya tengok cucu saya main laju je. Ada yang menipu pula, cabut-cabut dia sambung balik. So shouldn't be. Usaha, teruskan usaha ya. Kalau nak main tu bukannya main saja-saja main. Main untuk belajar pun apa pahala. Main pun saja main sebagai kanak pun tak masalah. Okey, kita lihat. Okey, 2 to 3 dah. Kita lihat muka surat 2 to 4. Okey, kalau kita tengok translasi, sebelum ni saya kata translasi bila nak disuruh perihalkan, terangkan. Kalau translasi nombor 1, translasi dia kena ada ini. Nak terangkan. Okey. Okey, mesti tulis sini. Kalau 2 pantulan, dia kena ada paksi pantulan. Paksi pantulan. Okey, ketiga kita buat adalah putaran. Bila putaran, dia ada atas bukan. Dia mesti ada, bila terangkan nanti dia kena ada 3 ya. Dia kena ada pusat putaran. Dia kena ada arah putaran, sama dia ikut arah jam, lawan arah jam. Satu lagi dia kena ada pusat sudut ya, sudut putaran. 90 darjah ke, 180 ke, 360 ke, 270 ke. 3 ni kena ada, nak terangkan. So kena faham setiap satu ni. Ini tak masalah. Atas nilai X, nilai Y, awak kira lah pada gambar tu. Pantulan, awak sambungkan kan. Objek ke image. Dan tengok kat tengah-tengah dia. Itu adalah paksi pantulan. Okey, dan putaran dia 3 kena ada. Pusat, arah dengan sudut putaran. Kita lihat bagi atas sifat image bagi putaran. Image dia, image yang pertama ya, image yang dihasilkan mempunyai bentuk saiz dan orientasi yang sama dengan objek.
So dia punya bentuk saiz sama je. Kalau bentuk saiz sama tu salah 1/3 sama ada translasi, pantulan ataupun putaran. Okey, B, pusat putaran ialah satu titik pegun. Bila pusat kan macam katakan saya pusingkan apa ni. Saya tak reti buat benda ni. Kau tak nampak dia berputar. Tak apalah, tengok kipas lah. Kipas kan. So dia punya pusat dekat bawah tu, dia tak gerak pusat ni. Yang keliling ni dia yang pusing. Alah, kipas saya pun. Okey. Kan habis tengok kipas kan. Ini dia punya titik pegun. Tak bergerak. C, jarak semua titik imej ke pusat putaran adalah sama dengan jarak objek ke pusat putaran. Okey, kalau ini kita punya objek, sama je jarak dia. Ini ke pusat, ini ke pusat, ini ke pusat, ini ke pusat. Kalau imej pun, imej, dia mesti sama jugalah, sama jarak juga, sama. Okey, so kita lihat putaran dalam pelbagai perwakilan. So kita lihat apabila kita memerihalkan suatu putaran, kita perlu menyatakan pusat. Saya sebut tadi pusat, mana dia? Dah padam ya. Pusat, ini dia. Pusat, kemudian arah putaran ikut arah jam, lawan arah jam. Sudut. Dia buat sudut dulu. Sama je. Okey, so kita dapati gambar jam tu, nampak tu yang belah kiri tu dia pusing macam ni. Jarum jam pusing macam tu kan. Awak tengok tu balik lah. So awak tengok kat situ kan, dekat screen. Kalau yang gambar kanan tu, ke kiri lawan arah jam. Ke kanan ikut arah jam, ke kiri lawan arah jam. Okey, tak apa, kita sambung contoh 18. Perihalkan putaran bagi rajah di bawah. So kan ada 3 tadi tau. Okey, untuk 18A, imej segi 4 A, B, C, D adalah translasi ke pantulan ke putaran, adalah di bawah putaran. Di mana? Okey, di mana pusatnya adalah di mana? Di T. Okey, sudut dekat T tu dia pusing daripada D ke D dash tu. Sudut dia adalah 90 darjah. Dia ikut arah jam ke lawan arah jam? Dia adalah mengikut arah jam. So tiga-tiga tu ada, pusat dia 90 darjah dan ikut arah jam. Okey, so now kita lihat B, A pada A dash. Okey, ini adalah putaran berpusat di S. Kalau perlu letak koordinat di S, iaitu koordinat S, buat kurungan tu koordinat 2,1 tutup. Okey, itu pusat dia. Okey, arahnya adalah lawan arah jam, sudutnya adalah 90 darjah. Sebab nanti akan ada 180, 270 macam-macam ya. Okey, so 11.4.3 menentukan imej dan objek bagi putaran. Okey, ni saya rasa saya akan buat during the next class lah. Dah 33 minutes on, dan kita dapati yang ini adalah kena lebih slow untuk saya terangkan sebab putarannya ada masalah biasanya. Translasi pantulan tak ada masalah. Putaran memang susah sikit je ke banyak. Okay, so I got to stop there. Make sure you try this now. Page 222 sampai 223 ya. Sampai soalan 8. Cuba. Tak cuba tak tahu kemampuan. Okay, thank you for watching, and also please subscribe kalau belum subscribe, and sebarkan pada kawan-kawan. And then also jaga solat menjaga akhlak kita supaya kita sentiasa ingat pada Tuhan. So kita tak adalah bermahajar rela kat dunia ni. Tak macam yang dekat tempat tu yang jaga bom orang semua, habis anak kanak-kanak mati, hospital kena bom. Jahat sangat. Okay, so, supaya kita jaga akhlak kita, taat ibu bapa kerana redha Allah terletak pada redha ibu bapa, terutama taat ibu, tapi dua-dua kan taat tau. Okay, and then hormati guru-guru, mudah-mudahan ilmu dapat tu diberkati. Kemudian hormati lebih tua, sayangi lebih muda. Mudah-mudahan cantik akhlak kita di kalangan manusia, terutamanya minta cantik di mata Allah di sisi Allah. Okay, so that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah.